Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua guru-guru dan juga peserta untuk bengkel mudahnya PRS Online 2.0. Okey. Alhamdulillah hari ini tiba jua saat yang ditunggu-tunggu oleh yang lain, okey, iaitu hari terakhir final kelas kita, kelas kita yang terakhir untuk bengkel ini, iaitu kelas kita yang ke-6, okey. Uh, pejam celik akhirnya dekat hampir 1 bulan setengah jugalah kita belajar bersama-sama dengan saya dalam kelas bengkel online ni, dan saya yakin banyak ilmu dan input telah pun cikgu-cikgu dapat sepanjang cikgu-cikgu berada dalam bengkel ini. Dan saya juga dimaklumkan ramai yang dah start buat kelas secara online, sama ada di peringkat sekolah mahupun di peringkat daerah masing-masing. Saya ucapkan tahniah lah di atas inisiatif cikgu-cikgu, okey, sehingga berjaya untuk melaksanakan bengkel itu. Okey. So hari ini kita nak buat kelas yang terakhir, iaitu kita nak membincangkan tentang pentauliahan. Okey, pentauliahan peserta bengkel online. Macam mana kita nak tauliahkan mereka, apa prosedur-prosedur yang mesti cikgu-cikgu lalui supaya peserta kita bengkel online ni dapat orang kata apa, ditauliahkan dengan baik. Okey, so mungkin hari ni kelas kita sekejap saja, dalam 30 minit mungkin, bergantung kalau ada soalan tambahan itu bergantung kepada cikgu-cikgu lah. Okey, baik, jom kita masuk. Pertama sekali kita nak tengok dulu. Hari ini merupakan hari minggu yang ke-6, unit yang ke-4, kita nak cerita pasal pentauliahan peserta. Okey, ada kesilapan, tugasan adalah tugasan yang ke-6. Okey, semua ni tak sempat edit, so abaikan sajalah. Okey. Okey, so tugasan 6. So hari ini cikgu-cikgu akan dapat tugasan yang terakhir. Tugasan yang terakhir, selepas saja cikgu hantar tugasan yang ke-6 itu, maka bila saya dah semak, maka cikgu akan ditauliahkan dengan mendapat sijil lah. So sijil akan di-generate dan akan dihantar ke email cikgu masing-masing. So maknanya bila dah dapat sijil tu, maknanya tamatlah sudah perjalanan cikgu bersama dengan saya dalam bengkel mudahnya PRS Online 2.0 ini. Okay. So saya harap lepas itu cikgu-cikgu akan menjadi alumni lah. Kita ada grup khas alumni. So nanti dalam email tu akan diberikanlah linknya, boleh masuk dan kita boleh buat sharing. Okay, kita boleh buat sharing macam mana kita kalau kita nak tambah baikkan lagi kita punya pembelajaran tersebut lah. Okay. So saya nak ulang sedikit pasal perkara ini, terutama dari segi modul markah, sebab ia penting. Sebab dalam kita nak menentukan kita punya pentauliahan, kita kena faham, okey. Kalau mengikut pada modul lah, tak salah saya, modul PRS Kebangsaan, 80% diperuntukkan, markah 80% ke atas, barulah mereka ni layak untuk ditauliahkan. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau pelajar tersebut dah jalani kita punya bengkel tu daripada mula sampai habis dan jumlah markah yang diperolehi 80 dan ke atas, maka kita sudah boleh tauliahkan dia. Maksudnya bila dah boleh ditauliahkan tu, maknanya dia orang dah layak lah. Itu maksudnya. Okey, layak lah untuk dia dapat pangkat yang dia nak tu. Iaitu kalau bongsu-bongsu lah, muda-muda, kalau sulung-sulung. Macam tu lah, itu maksudnya. Okay, so paling penting kita sebagai guru yang mengawal selia bengkel ataupun kelas online tu, kita secara peribadi kita kenalah menentukan dekat part mana yang sepatutnya pelajar-pelajar ataupun peserta-peserta kita ni dia kena score. Contohnya macam ni, macam saya walaupun markahnya 20 markah untuk kehadiran laporan latihan, so maknanya kalau kata dia tak buat langsung sekali pun empat topik tersebut, dia still dapat 80 markah, betul? Dapat dah kali ikut dah lebih. Tetapi sebagai seorang yang belajar, kita
sebagai guru lah senang cerita kan, pentadbir kepada sistem dan juga bengkel ini, saya akan cakap senang, saya akan terus terang kata, okey, walaupun kamu tak dapat 80 markah sekalipun, 20 markah daripada kehadiran tu kamu tak buat, tak dapat, maka still tak layak. Maknanya syarat-syarat yang patutnya kita kena tentukan kepada pelajar, kita kena tentukan. Sebagai contohnya, wajib dapat 20 markah, wajib hadir semua latihan, barulah kita akan benarkan dia ditauliahkan. So macam itulah. So maknanya kalau ikut on paper ya, macam yang saya tunjuk sekarang ni dekat skrin, bila saya tunjuk macam ni, seolah-olah nak mengatakan bahawa alah kalau tak datang latihan tu dapat 80, so boleh tauliah. So itu anggapan. Tapi kita sebagai orang yang membuat latihan, kita memberikan training, kita berhak untuk menetapkan syarat-syarat tambahan. Sebagai contoh, wajib dapat 20 markah, barulah kita akan tauliahkan dia untuk laporan latihan sebagai contoh. Okay, maknanya kalau dia dapat ujian akhir markah sikit ke, tugasan tu sikit, kita tak kisah sangat sebab dia berkaitan dengan tu. Tapi projek kita mungkin tekankan sesi, lepas tu projek dengan laporan latihan tu. So itu antara komponen yang besar yang mana kita boleh tetapkan bahawa kalau tak buat benda-benda ni, kira kita dikira sebagai orang tu akan dikira sebagai gagal. Boleh, tak ada masalah. Jadi kita sebagai penganjur, kitalah tetapkan syarat-syarat tersebut. Dan benda tu mestilah dinyatakan dengan lebih awal lagi, sebelum bengkel bermula. Okey, katakanlah bengkel dah bermula, macam mana? So, kita kenalah buat satu taklimat khas tentang perkara ini. Macam saya pernah buat waktu di peringkat Negeri Selangor dahulu. Okey, saya tak cerita pun pasal benda ni semasa orientasi ataupun masa taklimat, tak. Lepas tu saya buat satu lagi taklimat khas, taklimat berkaitan dengan pemarkahan, sistem pemarkahan, mungkin dalam mungkin 2-3 minggu lepas bengkel bermula. Tak ada hal. Tapi kita punya objektif kita buat taklimat tu, kita nak memastikan budak-budak faham. Markah ni macam mana boleh dapat dan macam tu. Tak ada masalah. Sebab tu saya kata, saya buat bengkel memang makan masa bulan. Sebab apa? Tujuannya supaya kita nak tengok bagaimana pelajar kita ni boleh melaksanakan orang kata tahap bongsu ni dengan baik. Bukan bermaksud saya tidak bersetuju dengan kalau yang nak buat dalam 2-3 hari atau buat seminggu saja, tidak. Tapi mekanisme itu sendiri kena betul. Macam mana untuk memastikan benda tersebut. Okay, tapi tak apalah kalau dah buat, tak apalah, buat sajalah yang mana yang ada. Tapi in future, kena tambah baikkan lagi. Sebab benda-benda macam ni, ramai cikgu-cikgu terlepas pandang. Mereka anggap tak ada apa-apa lah, sikit je punya hal. Tapi kena faham lah, bila online ni, macam mana kita nak memastikan budak-budak betul faham? Kadang-kadang kita tak tahu. Mungkin yang buat benda-benda tu semuanya ialah guru dia, bukannya dia. Mungkin abang dia, kakak dia yang buat. Ujian tu bukan dia yang ambil, orang lain yang ambil dan sebagainya. So benda-benda macam tu kita tak dapat tengok secara berdepan. So bila kita tak dapat tengok secara berdepan, jadi masalah lah kepada kepada kita untuk menilai. So kita kena ada satu mekanisme di mana kita boleh menentukan benda-benda macam ni. Okay, so itu apa yang saya lakukan kepada pelajar-pelajar saya lah. Okay, so maknanya saya cakap awal-awal. Sebab itu saya buat cara saya sekarang. Kalau katalah semua orang ada akses untuk topik satu. Sama macam saya buat dalam bengkel yang cikgu-cikgu tengah jalan ni sekarang ni. Topik satu mesti settle. Tak settle, selagi tu tak dapat pergi ke topik 2. Tak dapat ke topik ketiga dan topik yang keempat. Maka itulah motivasi yang kita letakkan kepada pelajar, kepada peserta untuk memastikan dia berjaya laksanakan satu topik itu dengan jayanya. Maksudnya apa? Selagi dia tak habis topik 1, dia tak akan dapat pergi ke topik 2. So nak tak nak dia kena buat. Dan macam saya baru saja habis buat taklimat untuk bengkel online PRS peringkat daerah saya. Saya cakap terus terang dalam taklimat saya tu sebab semalam saya buat semalam. Siapa yang tak habis pada waktu yang ditetapkan, maka dia tak akan layak dapat sijil peringkat daerah.
automatic dia akan dapat sijil peringkat sekolah saja, downgrade. Macam mana nak buat? Sebab tu saya kata penganjur berhak dan ada hak dan ada cara untuk memastikan benda-benda tu dapat ditangani dengan baik. Maksudnya macam mana? Maksudnya contohnya katalah saya buat 3 bulan kan. Saya buat 3 bulan, dah cukup 3 bulan. Dan kita selalunya bila dah cukup 3 bulan, kita akan ada ekstra tambahan masa. Contohnya dalam masa seminggu. Dalam masa selepas 1 minggu tu, masih lagi tak habis semua topik, 4 topik, maka dia takkan layak untuk ditauliahkan peringkat daerah. Tapi dia mungkin kita akan pulangkan balik dia kepada guru dia di sekolah dan habiskanlah untuk dapat peringkat sekolah. So, itu satu motivasi. Kalau aku tak buat betul-betul ni, tak siapkan dalam masa seminggu ni, tak dapat daerah ni. So, itu satu motivasi kepada pelajar juga. Dan itu juga cara untuk kita kontrol supaya kita nak, kalau boleh, semua dapat peringkat daerah. Tapi, kita tak boleh mengawal manusia secara online ni. So kena ada satu mekanisme khas untuk mengawal. Contohnya macam tadi saya buatlah, saya maklumkan tadi, kita kena tetapkan siapa tak habis dalam tempoh masa yang ini, maka dia tak layak dapat peringkat daerah. Tapi kalau dia jenis yang tak kisah, lantar, tak kisah pun dapat daerah ke dapat sekolah, so terpulang pada dia lah, tapi kerugian lah kat situ. Okay, faham ya? So macam tu juga, sama juga macam yang lain. So kita yang menentukan macam mana. So that's why benda tersebut kita kena plan betul-betul. Kita tak boleh nak harapkan benda tu mesti follow macam apa yang kita belajar saja. Apa yang saya terangkan kepada cikgu ni, mungkin cikgu tak nampak lagi. Mungkin sebab cikgu tak rasa lagi, cikgu tak mengalami lagi. Tapi bila cikgu dah mengalami, masa tu cikgu akan tahu betapa planning kita sebenarnya yang A ni tak berapa cantik, kita kena ada plan B, plan C dan plan D. So kita kena buat macam tu. Okay, so cikgu mungkin tak pernah lagi jadi penganjur. So bila jadi penganjur, baru akan rasa macam mana dia punya kesukaran tersebut. So macam mana nak tu kena lalui lah dulu, baru faham macam mana nak laksanakan dengan baik. Okay, ada soalan tak setakat ini? Cikgu ajar generate sijil untuk PRS boleh. Yang itu boleh tengok dekat dalam YouTube. Banyak orang yang mengajarnya. Saya nak ajar semua perkara pun susah juga. Sebab saya dah macam-macam. Saya ni antara yang sibuk juga. Okay, kalau insyaAllah kalau ada rezeki saya akan ajar lah. Okay, tapi jangan harapkan pada saya semua benda. Ilmu ni cikgu kena cari. Okay, jangan berharapkan kepada satu-satu orang saja. Jangan. Cari, explore. YouTube ada banyak kawan-kawan kita, guru-guru kita yang pandai dalam bab-bab macam ni. Okay, untuk generate sijil ke, nak buat itu ke, ini banyak. Saya pun belajar dulu cikgu, tidak berguru dengan orang. Semua yang saya belajar, saya pandai pun dengan tengok video di YouTube sahaja. So cikgu-cikgu pun gunalah kaedah yang sama juga. Sebab kadang-kadang kita kena faham cikgu, kita tak dan nak buat semua benda dalam satu masa. Nak ajar semua benda itu ini dah. Macam yang saya dah maklumkan di awal lah. Takkanlah nak create kelas Google Classroom, saya nak kena ajar daripada A to Z dalam masa satu hari. So benda tu macam tak kena lah. Kan? Jadi belajarlah mana yang boleh. Macam mana nak install, macam mana nak pastikan, kena tukar email kepada tu kan. Jadi benda-benda macam tu kena orang kata kena belajar sendiri. Sebab saya tak pernah pun belajar secara berguru dengan orang. Macam tu. So boleh, insyaAllah. Kalau ada rezeki saya akan buat. Kalau tak ada, jangan harapkan saya. Mungkin boleh belajar sendiri macam tu. Assalamualaikum, okay? Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, untuk bahagian 5 tu, sesi membantu rakan tu, cikgu pernah tak buat macam dia buat recording video, dia sedang melaksanakan sesi individu, contoh macam sebab ada kan macam yang sulung tu kan, dia ada kemahiran asas kaunseling kan. Jadi kalau dia online macam ni, Raja, dia buat dengan ahli keluarga sahaja untuk kita yang nak menilai ni memerhatikan dia aplikasi kemahiran tu. Ada tak cikgu buat dalam bentuk pelajar kena hantar video?
Saya tak pernah buat macam tu. Paling tidak pun saya akan kata kita akan minta buat secara contoh Google Meet ni kan. Saya akan masuk dalam Google Meet tersebut, tetapi saya akan off mic saya akan off saya punya kamera. So mereka berdua saja yang berbincang, saya hanya dengar saja. Macam tu. Itu satu cara. Kalau dia nak hantar video macam tu pun tak ada masalah. Untuk sesi bantu rakan, cara kita nak menyelia, cara kita nak menilai, semuanya bergantung kepada kehendak cikgu sendiri. Cikgu nak buat macam mana, buatlah. Asalkan cikgu tahu dia boleh buat. Asalkan cikgu tahu dia punya cara tu betul atau salah. Ataupun cikgu boleh buatlah apa-apa cara sekalipun yang boleh membantu dia faham bahawa yang dia buat tu betul atau dia buat tu salah. Tak ada masalah. Nak buat secara video call boleh, nak buat secara Google Meet boleh, nak buat hantar video pun boleh. Tak ada masalah. Tapi bila dia orang buat tu, maknanya kita bolehlah claim bahawa saya sudah pun selia. Bukti-buktinya ada. Ini bukti-buktinya. So itulah yang akan menjamin yang kita sudah pun melaksanakan tugas kita sebagai guru pembimbing. Macam tu. So dari segi kata dari segi kata-kata nak kena ada video ke apa, itu terpulang. Cikgu-cikgu boleh buat macam-macam pendekatan untuk melaksanakan, untuk menilai sesi bantu rakan tersebut. Kadang-kadang melalui WhatsApp saja pun sudah cukup. Mungkin kalau tak puas hati, mungkin boleh buat secara macam saya tadi lah, hantar video ke, buat sesi secara online tapi kita mungkin tak interrupt dan sebagainya. Tak ada masalah. Semuanya bergantung kepada cikgu. Okay? Terima kasih. Okay. Ada lagi soalan? Ada lain? Okay. Oh, tak ada. Okay. Tak ada, kita masuk kepada yang seterusnya lah. Baik. Okay. So sebelum saya nak tunjukkan pasal sijil pentauliahan ni, kita nak bincang pasal perkara-perkara yang melayakkan seseorang pelajar itu untuk ditauliahkan. Okey, saya akan tunjukkan satu bukan slide juga, boleh kata slide lah, tapi bukan slide pun nanya. Kita pergi pada sebentar Okey. Baik. Saya harap cikgu nampaklah benda yang sedang saya tunjukkan ni. Okey, baik. So, yang ada di hadapan cikgu sekarang ni, okey, adalah jawatan kuasa penganugerahan lencana PRS ataupun sijil PRS lah. Ini saya ambil data ni ataupun benda ni daripada modul PRS kebangsaan. Memang sebiji tak ada saya ubah walau sekali pun atau walaupun satu pun tak ubah. Maknanya kalau ada kata cikgu ni macam tak betul ya, tak, ni memang sebiji daripada modul PRS kebangsaan ataupun daripada buku panduan pengurusan pembimbingan rakan sebaya yang pernah dikeluarkan oleh KPM dan telah dimurnikan oleh dulu sekolah tu SMK lah, sekarang dah jadi Kolej Tingkatan 6, Kistab sekarang ni. Okay, cikgu-cikgunya dulu pernah buatkan dan meninggalkan. So saya punya rujukan kebanyakan benda situ lah. Okay, baik. So macam mana kita nak tauliahkan? Okay, pertamanya kalau untuk tahap bongsu dan tahap muda, sebenarnya di sekolah masing-masing sudah boleh ditauliahkan. Maknanya apa? Maknanya cikgu AJK unit bimbingan dan kaunseling di sekolah mesti ada kan AJK unit bimbingan dan kaunseling, betul? Jadi untuk PRS tahap bongsu dan muda ni sebenarnya kita boleh je buat di peringkat sekolah. Tak ada masalah. Tak perlu tunggu daerah. Tak perlu tunggu negeri, tak perlu tunggu kebangsaan, tak perlu. Maksudnya di peringkat sekolah sendiri sudah boleh buat. Maksudnya dalam takwim UBK cikgu boleh buat 3 perkara. Pertama, kursus asas. Kursus asas ni selalunya kita akan bagi untuk mereka yang baru saja jadi PRS, baru kita pilih dan baru kita lantik sebagai satu cara untuk kita memperkenalkan PRS dengan lebih mendalam lagi kepada budak yang baru dilantik. Selalunya budak form 1 lah kita akan buat kursus asas. So, kedua, kita buat tahap bongsu. Camp tahap bongsu selalunya untuk mereka yang mungkin kalau contohnya selalunya kita akan buat bongsu ni awal ataupun target kita selalunya yang mungkin tingkatan 2 dan ke atas. Sebab apa? Sebab kita maknanya kita bagi masa setahun untuk dia berada dalam tahap asas, iaitu yang tak ada kena-mengena dalam modul lah, tapi asas tu kita buat untuk pengenalan lah. Okay? Dan seterusnya kita buat muda pun boleh, tak ada masalah. Dan sijil
sijil tauliah tu pengetua sekolah kita atau guru besar sekolah kita berhak untuk sign. Sebab apa? Sebab bongsu dan muda boleh ditauliahkan oleh berdasarkan kalau sini terdiri daripada AJK unit bimbingan dan kaunseling peringkat sekolah masing-masing. Maknanya tak payah fikir panjang-panjang, tak payah fikir teruk-teruk ataupun tak payah nak pening kepala. Okey, bongsu dan muda kita target setiap tahun kita buat takwim untuk sekolah kita buat peringkat sekolah. Tapi kalau contohnya muda dan bongsu tu di peringkat daerah pun nak buat, itu rezeki lah. Tapi maknanya kalau kata daerah pun tak ada, di peringkat sekolah kita dah boleh buat. Itu maksudnya. Maknanya yang akan sign tu nanti adalah pengetua sekolah. Okay. So bila peringkat sulung, peringkat sulung dia beza sikit. Dia kena ada 3 orang GBK yang dilantik sebagai penilai sama ada di peringkat sekolah ataupun di daerah masing-masing. Macam tu. Sebenarnya kan sulung ni pun kita boleh buat di peringkat sekolah. Okey. Sebab kat situ pun dia kata terdiri daripada 3 GBK yang dilantik oleh pihak sekolah. Okey. Tapi kena lihatlah frasa ni. Dia kata 3 orang GBK. Okay. Kalau kata 3 orang GBK oleh pihak sekolah, kalau kata kita nak buat peringkat sekolah, sekolah kita ada tak 3 orang GBK? Kalau kata sekolah kita tu memang ada 3 orang GBK, tak ada masalah lah. Bolehlah kita buat. Betul. Ini tafsiran saya lah. Sebab pemahaman saya daripada ayat tersebut. Okay. Tapi kalau kata kita memang kita seorang ataupun kita 2 orang saja GBK di sekolah, so maknanya dah tak jatuh, sulung ni tak jatuh kepada keperluan kita. Kita akan jatuh kepada peringkat daerah pula. Maksudnya macam tu. Okay, ini pemahaman saya. Tapi kalau cikgu nak ikut pemahaman yang lain, itu bergantunglah. Pada pandangan saya, kalau dia kata dah 3 orang yang dilantik oleh pihak sekolah, maksudnya kalau sekolah itu ada 3 dan lebih GBK, maka kita boleh je buat sulung peringkat sekolah. Tak ada masalah. Okay. Dan kalau peringkat sekolah, kita bolehlah suruh pengetua kita atau kalau sulung ni menengah lah, pengetua sekolah kita sign, tak ada masalah. Okey, tapi kalau peringkat daerah, kalau kata saya memang seorang je kat sekolah ni cikgu GBK, tak apalah, so kita pakai-pakai dengan GBK sekolah lain, kita buat peringkat daerah. So bila peringkat daerah, maka mestilah ada jawatankuasa dia, siapa tukang pentauliahan dia, ada jawatan dalam buku modul PRS dia tidak menyatakan bahawa tidak menyatakan bahawa siapa orang yang berhak untuk sign peringkat sulung. Tak ada. Maksudnya AJK bawah dia pun dia tak nyatakan. Dia hanya tunjuk yang macam ni je. Yang depan mata cikgu sekarang ni, ini je yang dia tunjuk. Maksudnya apa? Maksudnya kita bebas untuk membentuk jawatankuasa lembaga pentauliahan di sekolah, di peringkat daerah masing-masing. Tak ada masalah. Contohnya macam ni. Saya akan share apa yang saya buat di peringkat daerah. Okey, di peringkat daerah saya ada buat satu, saya mencadangkan kepada pihak PPD. Okey. Saya ada mencadangkan di peringkat PPD macam mana struktur jawatankuasa yang saya cadangkan kepada mereka untuk diketengahkan dalam untuk mereka ambil peduli lah, maksudnya untuk mereka jadikan sebagai salah satu daripada orang kata lembaga pentauliahan. Macam tu kita panggil lembaga pentauliahan lah, macam tu. Okey, sekejap saya tunjukkan kepada cikgu-cikgu contohnya macam mana. Yang ini tak semestinya follow, maksudnya kalau cikgu ada cara yang lebih mudah, terpulang lah kan. Mungkin ada yang mudah. Macam saya ni, ini sebab hasil saya, perbincangan saya bersama dengan pihak PPD. Maknanya kalau cikgu dengan MGKK, cikgu daerah cikgu masing-masing, cikgu kena bincang lah. Jangan follow saya punya ni, mungkin diorang nak lain terpulang. Asalkan konsepnya lebih kurang sama. Macam tu. Okey, contohnya macam ni, saya tunjuk okey. Harap nampak lah. Okey. Baik, so ini lembaga pentauliahan PRS MGKK Sabmenam. Memang kami ambil inisiatif untuk wujudkan satu lembaga pentauliahan PRS yang mana kita minta pihak PPD terlibat sama dalam lembaga ini, lembaga pentauliahan ini. Maksudnya di peringkat daerah Sabak Benam, contoh saya di Sabak Benam, di peringkat Sabak Benam, kami decide
biarlah lembaga pentaulian inilah satu-satunya badan yang mengiktiraf dan mentauliahkan PRS di peringkat sabit benam. Maknanya kalau kita buat peringkat daerah, kan peringkat daerah punya program, macam saya buat sekarang ni, bengkel PRS online di peringkat daerah Sabak Benam, dan habis je bengkel ni nanti kita akan submitkan senarai nama peserta-peserta yang dah habis bengkel ini untuk dipersetujui oleh pihak lembaga pentaulian PRS di peringkat daerah ni. So nanti mereka akan meeting, okay, budak A, B orang ni berjaya habis, so kita boleh tauliahkan 3 orang ni peringkat daerah. Yang 2 ni peringkat sekolah je lah. Sebab diorang 2 ni tak habis. Yang 3 orang ni habis dengan cemerlang, semua lulus, maka kita boleh buat. So maknanya sijil akan dikeluarkan oleh mereka. Pihak BBD sign, dan maknanya kita akuilah bahawa pihak lembaga sudah pun meneliti dan bersetuju untuk mentauliahkan mereka. So tak ada orang boleh argue. Maksudnya tak ada sesiapa pun yang boleh kata mana siapa dia orang ni yang nak tauliahkan budak ni, siapa yang bagi kuasa? PPD sendiri. Kita ada penasihat kita, ketua pegawai daerah, lepas tu pengurusi ialah penolong PPD HAM di daerah masing-masing. Okay, mungkin betul kita libatkan juga kita punya MGKK, ada YDP, ada timbalan YDP. Betul, setiausaha mungkin kalau di peringkat sekolah, mungkin di peringkat daerah tu ada JU PRS, so kita minta lah SU tu JU. Kalau tidak, kita ambil lah SU MGKK, bendahari, dan AJK di kalangan 3 sekolah menengah, 3 sekolah rendah. Komposisi ni boleh berubah-ubah mengikut kesesuaian. Kalau cikgu rasa cikgu nak 5 orang je jadi lembaga pentauliahan di peringkat daerah, 5 orang lah. Tak perlu. Maksudnya tidak terikat, sebab dalam modul PRS dia tidak menyatakan seperti ini. Dia tak kata kena ada pengurusi, kena ada setiausaha, bendahari, JK, tak ada. So mana kita boleh buat yang kita rasa bersesuaian pada peringkat kita. Okay, sama juga kalau kata kita buat bengkel secara online tu, kita kita boleh bincang, dan untuk pengetahuan bagi memastikan ketelusan lembaga pentauliahan ini, saya sebagai jurulatih tak ada pun dalam ni, dalam lembaga ni. Maksudnya tak ada wujud istilah bias kat situ. Maknanya orang-orang yang dalam lembaga ni semuanya jenis yang bukan tak terlibat secara langsung sebagai jurulatih dalam bengkel saya tu. So orang tak akan wujud kata, ni bias ni dah lah kebetulan jurulatih untuk bengkel ni, dia pula yang nak tauliahkan budak. Kalau dia tak suka budak tu, mana budak tu tak dapat. Dia tak ada istilah macam tu, sebab orang yang berada dalam ni bukannya orang yang melatih budak-budak pun, peserta tu pun. Itu maksud saya. So that's why kita bagi mereka ni satu lembaga ni sebagai lembaga pentauliahan ni sebagai satu badan bebas yang orang tak boleh nak dolak dalih, orang tak boleh nak pertikaikan sangat. Yang mana pengurusinya maknanya mesti dapat keputusan kelulusan daripada PPD. Mana PPD kata layak tauliah, layaklah. Siapalah kita untuk menidakkannya. Maksudnya begitu. Okay? So ini di peringkat yang saya bentangkan dan juga saya cadangkan kepada peringkat PPD, dan mereka setuju. Okay, mereka juga setuju. Kat sini saya pun ada nyatakan juga kriteria macam mana, keanggotaan dia macam mana, tempoh masa, semuanya bergantung kepada perbincangan sesama ahli lembaga yang akan dilantik nantilah. So itu maksudnya apa yang saya nak kongsikan kepada cikgu-cikgu lah. Okay, so itu berkaitan dengan lembaga pentauliahan yang mana sangat penting dan perlu saya sharekan supaya dapat memberikan gambaran kepada pihak cikgu tentang bagaimana kita nak mentauliah. Sebab isu ni isu yang saya rasa mungkin cikgu-cikgu kena ambil peduli, sebab ada orang akan mempertikaikan. Dia kata, alamak, kalau nak buat daerah, biarlah daerah. Sebab argument yang pernah saya perolehi daripada peringkat-peringkat sebelum ni, kadang-kadang dia kata dalam modul PRS kekuasaan tak menyatakan pun walaupun kita buat bongsu muda tu peringkat daerah mesti, ataupun peringkat negeri, mesti pengarah negeri yang kena sekadar sijil penyertaan. Mungkinlah pihak negeri, pengarah negeri boleh sign,
Tapi di tauliah tu kita minta je pengetua sign pun boleh, tak ada masalah. Okay? Tapi kita berikan jugalah argument kita, kalau boleh secantiknya biarlah peringkat, kalau peringkat negeri, peringkat daerah, ketua-ketua di peringkat negeri dan juga peringkat daerah lah yang sign macam tu. Tapi tak apalah, kita berbalik semula kepada orang kata garis panduan yang telah dikeluarkan. So macam tu. Sama juga dengan Bistari. Bistari selalunya memanglah kita kalau boleh nak buat di peringkat kebangsaan, okey. Tapi kalau tak boleh sekalipun, baca balik dalam tadi, jawatankuasa yang anugerah adalah terdiri daripada 5 orang GBK yang dilantik sebagai penilai oleh pihak negeri atau daerah. Maknanya kalau katalah contoh kita ni ada kawan-kawan dia tak cakap pun mesti ada 5 daerah ke, 2 daerah ke, 1 daerah ke, tak semesti, dia tak cakap itu argument kita, pemahaman saya, dia tak cakap. Jadi maknanya kalau kita supaya nak nampakkan benda tu bestari tu macam contohnya lah kita nak buat bestari peringkat negeri kan, contohnya lah, so kita mungkin boleh bincangkan, mungkin dalam 3 buah daerah gabung buatlah bestari, boleh, tak ada masalah. So daripada tiga daerah tersebut kita hantarlah nama dalam 5 orang ke, 6 orang ke, 7 orang untuk jadi penilai di peringkat 3 daerah tadi. Boleh, tak ada masalah. Itu saya kata itu pandangan saya. Kalau kata ada di pihak MGK negeri yang rasa tak, dia tak macam tu, kita kena buat dalam peringkat negeri juga. Kalau Selangor mesti Selangor juga. Terpulang, kita follow apa yang mereka nak. Kita follow. Tapi argument kita berdasarkan ni maknanya secara tak langsung sebenarnya kita boleh sahaja buat bestari ni. Cuma orang dah biasa buat bestari ni peringkat kebangsaan ataupun peringkat negeri. So kita selalunya macam kita lah, kita akan tunggulah bila masa nak buatnya, tak tahu sebab tak ada siapa nak buat di peringkat atas. Maka inisiatif, kalau saya lah, inisiatif saya sendiri, saya buat. Saya akan gabung dengan, katalah kita rapat dengan 3 atau 4 daerah. Jom kita buat bestari peringkat negeri Selangor. Tak apa, kita akan cuba untuk bincang dengan JPN. Macam mana? Boleh tak? Kalau dia orang kata tak ada masalah, libat sama, it's okay, tak ada masalah. Dia sebenarnya macam ni. Ni pandangan saya secara peribadi lah. Bila kita nak buat sesuatu program PRS ni, dia kena ada orang yang berani nak lead. Maksud berani nak lead tu ialah kita rasa kita nak buat, kita kena buat. Jangan, kita tak boleh tunggu. Bila kita tunggu tu yang bila nak buat ya kita tunggu negeri buat lah. Siapa nak buat? Siapa nak buat? Tak ada siapa yang berani nak buat. Tak ada siapa yang nak buat. So kita lah yang kena buat. Bila kita buat, dah ada tim kita sendiri, barulah kita kata okay. Kalau macam di Selangor, Encik Darul kan kita punya pegawai HAM. Kita jumpa bincang dengan Encik Darul. Okay, Encik Darul, kami dalam 4 daerah ni dah setuju nak buat bestari peringkat negeri. Boleh tak Cik Darul sebagai wakil JPN berikan keizinan dan kita boleh terlibat sama. Dan selalunya daripada pengalaman saya berurusan dengan Cik Darul, dia tak ada masalah. Dia akan setuju dan akan sokong. Sebab dia suka orang yang boleh lead. Maksudnya orang yang buat. Jangan tunggu jabatan buat. Bila tunggu jabatan buat, memang tak dapat lah. Memang akan lambat lah. So bila kita buat, kita ada komitmen kita, ada tenaga kita, maka kita buat lah. Itu maksudnya. Macam mana saya buat dulu yang peringkat negeri. Daripada asal saya tak pernah pun terniat untuk buat peringkat negeri. Tapi bila ada orang tanya, ada orang kata, jom boleh tak benda ni dijadikan sebagai peringkat negeri dan sebagainya. Okey, saya kata tak ada masalah. Saya bincang dengan Cik Darul kata, go on. Buat, tak ada masalah, kami sokong. So itulah jadi negeri. Siapa sangka? Saya pun tak sangka, tiba-tiba jadi negeri. Wah, naik atas betul. Daerah saya pun saya tak buat masa tu. Tetap terus jadi negeri. Sebab apa? Sebab pihak atasan dia nampak ada effort daripada kita. Jangan tunggu effort orang lain. Bila tunggu effort orang lain, makanya sampai kesudahan lah tak ada program. So kita kena buat. Dan kita pun kena faham, kena kreatif. Dah tahu kita ni dalam keadaan PKP, norma baru, asyik duk mengeluh je. Alah, macam mana nak buat program ni, tak boleh bersemuka, tak boleh buat bengkel, tak boleh. Itu saya tolak tepi. Saya tak ada nak fikir benda-benda tu. Macam, cikgu sampai bila kita nak duk fikir alasan? Sebab tu saya buat. Saya buat pun bermula dengan eksperimen kecil.
eksperimen kecil saya buat dengan budak sekolah saya. Okey, boleh jadi ni. Okey, saya nak try lagi, nak test lagi sama ada benda ni boleh dibuat di peringkat yang lebih tinggi. Saya open satu topik je, peringkat kebangsaan. Semua satu Malaysia saya buat. Tapi kita tak adalah claim KPM. Maksudnya saya buat sendiri tapi saya open. Macam penceramah biasa. Rupanya banyak orang yang yang suka dengan cara macam ni. So kita buat yang proper dan berorganisasi, yang bersistematik. Bila bersistematik, lagi cantik benda tu. So that's why itu dia. So cikgu-cikgu jangan hanya mengharapkan orang lain buat. Kalau cikgu-cikgu rasa cikgu ada kekuatan untuk buat. Walaupun di peringkat daerah masing-masing, buat sahaja. Kalau rasa mampu nak buat negeri, terus buat negeri. Bincang elok-elok dengan rakan-rakan yang lain. Saya yakin ramai orang yang nak tapi mereka tak dapat, bukan tak dapat apa, mereka tak ada platform, satu. Keduanya, diorang ternanti-nanti. Nak buat dengan siapa? Tak open, maksud tak open tu sebenarnya tak cakap, okey, kawan-kawan, contoh kita ni kan ada ramai kawan, ramai JBK, bukan satu daerah aja, kadang-kadang di daerah lain, kadang-kadang di negeri lain, kawan-kawan kita, contohnya kawan-kawan kita masa zaman kita belajar dulu kan ramai yang ada posting tu. So selalu boleh jumpa, kadang-kadang dalam grup WhatsApp tu kita boleh lontarkan, nak tak kita buat PRS online ni, kau daerah mana? Kita gabung sikit. Boleh, dengan perbincangan macam tu boleh jadi sebenarnya. Asalkan okey, nak buat yang itu boleh. Nanti aku cuba bincang dengan MGKK daerah. Kalau diorang setuju, okey, kita boleh joint venture. Daerah kau masuk daerah aku masuk daerah kau. Boleh, semua boleh, tak ada masalah. Kalau dulu mungkin bermasalah sebab apa? Sebab faktor jauh. Sedangkan saya buat peringkat negeri Selangor, orang Sarawak boleh masuk. Bayangkan, walaupun seorang wakil, Sarawak boleh masuk. Dan lepas, dia layak dapat peringkat, dia dapat tahap muda peringkat negeri Selangor. Okey lah, so what? Dapat negeri, so apa masalahnya? Betul? Sama juga. So apa? Benda tu semua tidak mustahil. Yang menjadi mustahil tu sebab kita selalu masukkan alasan. Alah, boleh buat ke tak boleh, aku ni mampu ke. Kalau tak mampu buat seorang-seorang, carilah orang yang sama minat dan passion tu, buat. Walaupun dua orang. Saya dulu cikgu, saya nak kongsi, saya buat seorang-seorang. Saya buat seorang. Jadi je. Tapi untuk mengelakkan saya rasa macam, orang kata apa, macam buat kerja gila seorang-seorang, saya ajaklah 2-3 orang untuk jadi team. Kerja diorang senang je. Saya suruh dia jadi face je untuk buat kelas. Tapi pengurusan A to Z, sistem yang saya ajar cikgu-cikgu semua ni, A to Z, daripada minggu 1 sampai minggu 6 yang saya cerita sekarang ni, saya buat seorang-seorang. Saya tak nak susahkan saya punya kawan-kawan yang saya ajak tu, biar dia orang fokus kepada buat kelas online. Okey je. Habis je, selesai je. Tak ada masalah pun. In the end of the day, orang yang duk petikai dulu kata, ni okey ke, ada KPM bagi kebenaran ke apa semua tu, siapa yang bagi kebenaran, diam sampai sekarang, tak cakap apa-apa. Last nak buat di peringkat kebangsaan pula. Nampak? Kalau bukan kita yang mulakan dulu, siapa nak mulakan? Masa tu baru tak boleh jadi ni, takkan Selangor dah buat, kita tak buat. Nampak? Tiba-tiba pula nak saing-saing yang kita. Dulu kemain, punca kuasa kat mana lah, siapa yang suruh lah, ada kebenaran ke tak. Sebab orang duk memikirkan birokrasi, maka itu yang susah. Sebenarnya saya senang je. Saya buat, tapi oleh kerana bila ada permintaan, cuba try bincang dengan pihak negeri. Diorang nak tak joint venture? Barulah kita bincang. Bila bincang dan diorang okey, terus jadi negeri. Senang je. Bermula dengan langkah pertama cikgu, semuanya akan senang insya-Allah. Okey, buatlah. Okey. So itu dia. Bongsu muda sulung bestari, kaedahnya macam tu. Dari segi pentauliahannya, begitulah. Bongsu dengan muda di peringkat sekolah pun tak ada masalah. Buatlah sekolah masing-masing, walaupun sekolah masing-masing tak ada masalah. Sulung bestari tu kalau boleh buat peringkat daerah, buatlah peringkat daerah. Kalau boleh buat negeri, buatlah negeri dan sebagainya. Ini cuma garis panduan. Kalau jumpa dengan orang yang kata ini garis panduan, tak semestinya kena follow, ini garis panduan, kena ikut apa yang kami nak, terpulanglah bincang macam mana pun. Sebab kita tak boleh nak, orang kata apa,
mungkin otai-otai kan, zaman-zaman otai-otai yang tak boleh disentuh ni kan, faham lah macam mana kan, semua benda kena ikut dia. Kita tak boleh nak gunakan pendekatan kita sendiri lah. So tak apalah, jangan pening-peningkan kepala. So kita buat mana yang boleh, macam tu. Saya berceloteh pula kat sini kan, dah lah dirakam. Okey, baik. Itu dari segi apa ni, jawatan kuasa penganugerahan. Maknanya cikgu-cikgu sendiri ada jawatan kuasa tersebut dan mereka-mereka ni adalah layak dan orang kata layak untuk mentauliahkan siapa-siapa yang orang kata yang nak yang mohon lah, macam tu sebenarnya. Okey. Okey, kita kembali kepada slide saya tadi. Okey, so sekarang ini bentuk dia lah, bentuk sijil pentauliahan tersebut. Okey, yang ini yang telah pun saya ada ambil dengan satu supplier ni dan saya jadi agent dia lah supaya senang untuk kalau kata cikgu yang nama-nama tu nama budak tu kita yang buat lah. Contoh yang sebelah yang hujung sekali, yang sebelah kiri saya, kalau saya tengok skrin sebelah kiri lah, kalau tengok dalam slide tu sebelah kanan hujung tu yang ada button bash tu kan itu kan yang itu sijil kosong lah. Masuk sijil kosong tu, sign dekat bawah tu memang tak ada, kosong. Maknanya kita boleh tambah sendiri. Okey, kalau nak yang macam ni. Okey, tapi kalau kata ada yang pernah tanya saya, cikgu kami buat peringkat daerah tapi dengan menggunakan sijil mereka sendiri. Valid tak? Valid. Tak ada masalah. Sebab saya pernah pernah kontak dengan Tuan Haji Ismail Hashim, YDP MGKK Kebangsaan. Dia kata pihak MGKK dulu buat sijil ni sekadar sebagai satu panduan ataupun nak menyenangkan guru-guru yang tak pandai buat sijil. Maknanya kalau dulu memang tak ada pun sijil-sijil macam ni. Maknanya cikgu-cikgu buatlah macam mana pun boleh, tak ada masalah. Tetapi mereka buat inisiatif nak buat satu sijil khas kosong macam ni sebab nak bantu cikgu-cikgu yang tak pandai, sekadar pandai masukkan nama, sekadar pandai nak masukkan detail-detail, boleh, tak ada masalah macam tu. So okey je. So maknanya contohnya kalau di peringkat daerah dan negeri masing-masing nak gunakan sijil daerah masing-masing yang bersain PPD dan diorang ada format diorang tersendiri, buat je, tak ada masalah. Masih lagi diiktiraf sebagai sijil tauliah juga. Tapi sijil yang saya tunjuk ni sekadar untuk menunjukkan bahawa sijil macam ni valid lah juga, tak ada masalah. Cuma kalau buat sijil tauliah di peringkat daerah ke peringkat negeri, diorang mungkin tak bagi button bash. Tapi kalau yang saya ambil supplier ni memang mereka sekalikan dengan button bash. So diorang boleh letak dekat vest diorang, dekat baju diorang. So nampak macam pangkat lah kan kiranya, macam tu. Itu je. Okay. Ni bukannya button bash pun, ni sebenarnya collar bash, letak kat collar. Kalau macam perempuan letak dekat. Ya. Cikgu, kalau macam sijil ni kita nak beli nak tempah boleh melalui cikgu lah, sijil dengan button bash. Ya, saya. Okey. Ya, melalui saya. Nanti kita boleh PM tepi. Maksudnya bab-bab tu mana kalau cikgu-cikgu dah selesai, dah mula fasa untuk mentauliahkan, dah boleh fikirlah benda ni, boleh kontak saya, boleh kita berurusan lah nanti dari segi macam mana kita nak buat tu. Macam tu. Maknanya ini kalau nak yang jenis macam ni. Tapi kalau nak jenis yang contoh daerah nak buat sendiri, ikut je lah, gunalah yang daerah punya. Janganlah berkeras tak nak mesti nak beli daripada Cikgu Hasunan juga. Tak semestinya tu. Tak semestinya. Ini hanya sijil yang saya jual ni untuk membantu memudahkan mana-mana cikgu yang nak buat, yang tak pandai nak buat tapi nak yang kerja yang senang sikit lah, iaitu nak sekadar nak tambah nama dengan detail-detail yang tertentu je. Okay? So ini dari segi sijil pentauliahan. Maknanya dari segi pentauliahan, sijil inilah buktinya, bahan bukti dokumen penting yang menyatakan yang budak kita ni dia berjaya mendapat tahap apa, peringkat apa dan sebagainya lah. Okay? Okay, boleh So ada soalan untuk yang ini setakat ini? Tak ada Kita tengok kat ruangan soalan, ada tak? Datang chatting.
Okay, jika saya sudah selesai program PIS tahun ini dan ingin start semula tahun depan, adalah semua tugas yang perlu set semula yang baru atau boleh guna lagi? Okay, saya nak share. Kebetulan soalan sangat baik, soalan Cikgu Loh. Cikgu tahu tak yang saya gunakan Google Class, cikgu tak tahulah maksudnya kan. Okay, untuk pengetahuan cikgu, Google Classroom yang cikgu semua dah masuk dekat saya tu, saya sebenarnya hanya copy je. Masuk copy tu dekat ruangan, saya akan tunjuklah senang cerita. Dalam tanya tu kita tunjuklah kan. Okay. Okay, saya tunjuk present now, saya pergi dekat tab, saya buka classroom Okay, Google Classroom. Okay. Baik, contohnya macam ni Saya harap cikgu nampak lah. Nampak tak? Okay, nampak. Okay. Okay. Contohnya macam ni kan, saya dah buat kan. Katakanlah okay, ni contoh, saya bagi contoh. Ini yang saya buat peringkat daerah lah. Okay. Contohnya bengkel cikgu dah habis. So, apa yang cikgu boleh buat, kalau cikgu rasa malas nak penuh-penuhkan cikgu punya ni, classroom punya ni, cikgu buatlah. Cikgu boleh achieve. Ataupun kalau satu tahun depan nak buat lagi, cikgu hanya perlu copy je. Pergi kat 3 titik ni, tak kisahlah mana-mana tu, copy je. So nanti bila copy, contoh saya ambil yang contoh saya ambil yang ni lah, contoh bengkel ni kan. Bengkel ni, bengkel yang cikgu tengah join ni kan yang 2.0, yang 1.0 sama je sebenarnya. Konten yang sama. Saya buat copy, tekan copy, okay. Itu buatlah mungkin katalah bengkel 3.0 contohlah untuk yang batch akan datang, contohlah batch akan datang kan. Intake-nya April 2022 contoh kan. Okay. So cikgu tinggal copy saja. So bila copy, nanti dia akan copy semua benda yang ada dalam tu. Okay, dari segi tugasan apa semua, tapi dia akan buat dalam bentuk draft. Dia akan simpan dalam bentuk draft. Maksudnya cikgu tak post apa-apa lagi, kosong. Cuma bahan-bahan yang kita pernah buat satu ketika dahulu, dia copy balik. Tapi dia tak akan publish selagi cikgu-cikgu tak tekan post. Maksudnya tak tekan post, maksudnya tak postkan benda tu, jadikan dia sebagai sebagai bahan yang rasmi lah. Okay, macam sekarang tengah create kelas, tak apalah, kita tunggu sampai selesai urus dia buat. Okay, dah selesai macam ni, cikgu klik saja balik semula. Cikgu pergi kat classwork, semua bahan dah ada, tanpa perlu kita tulis 2-3 kali. Tak payah buat balik semula. Semua bahan dah ada. Cuma tinggal cikgu kalau betul nak terus buat, tinggal post saja. Faham? Maksudnya cikgu tinggal postkan saja, maka dia akan terus post. Macam sekarang ni, semua bahan-bahan ni dalam bentuk draft. So bila draft, tak akan keluar dan peserta pun kosong lah. Sebab apa kosong? Sebab kita tak tambah lagi. So maknanya kita boleh start buat bengkel ni awal-awal. Sebab tu saya kata, kita bila bengkel online ni senang sangat. Sebab benda tu kita bahan dah ada, semua dah ada, kita tinggal copy je. Unless mungkin tahun yang akan datang tu cikgu nak buat sedikit perubahan. Cikgu nak tambah konten lagi ke, cikgu nak buang konten ke. Lepas tahun tu cikgu buat postmortem, rupa-rupanya konten ni tak sesuai main, budak tak faham lah. So kaedahnya senang, so mudah. So cikgu-cikgu benda tu, sebab tu kata benda tu akan jadi lebih senang dan kita adjust macam mana senang, macam itulah. Itu maksud dia apa yang saya tunjukkan ni lah. So maknanya saya hanya perlu reuse, copy balik, copy sampai bila saya nak. Contohnya kita nak buat bengkel 4.0, 5.0, boleh copy. Lepas tu dalam masa yang sama kita cuba ubah, tambah konten, buang konten lama, tambah konten baru dan sebagainya. Tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okay. Bukan bercerita tapi sesi meluap perasaan. Saya tak sedap. Okay kan, saya rasa semua merasai benda tersebut. Betul tu, saya pun copy je kelas untuk wujudkan camp baru. Mudah sangat. Masa tu try and error. Ya betul, memang senang. Memang itulah cara yang paling mudah. Maknanya katakanlah, okay, cikgu
contohnya dilantik sebagai contohlah JU untuk bengkel online ni peringkat daerah cikgu. Lepas tu lepas tu cikgu dijemput pula untuk jadi jurulatih utama untuk daerah lain. Cikgu just copy je, tukar sikit-sikit bahan-bahan, nama dia ke apa, dan invite masuklah cikgu-cikgu daerah lain. Tak ada masalah. Dah tak perlu lagi kita nak kena buat satu. Macam saya di peringkat daerah, pendekatan saya berbeza. Saya copy. Lepas tu saya tak gunakan bahan yang ada. Saya nak, kita dah lantik dah guru di peringkat daerah. Cikgu A ambil topik 1, cikgu B topik 2, cikgu C topik 3. So kita akan masukkan bahan daripada mereka saja. So kita sebagai admin untuk bengkel tersebut, kita tak ada masalah. Kita minta dia orang masukkan bahan-bahan pun boleh. So kita pun dapatlah pelbagai bahan untuk bengkel online kita. Macam tu. Okay. Boleh Okay, so rasanya faham, tak ada masalah. Okay. So itulah dia perkongsian daripada saya untuk menjawab soalan Cikgu Loh tadi tak salah kan. Okay. Dari segi sijil, lepas tu macam mana kita nak copy bengkel kita punya bengkel untuk tahun-tahun yang akan datang. Macam tu. Tak ada masalah. Okay. Okay, so kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu macam mana kita nak buat selalunya bila dah ada sijil pentaulihan, kita akan buat kita akan buat majlis pentaulihan. So macam saya pernah buat untuk tahun yang tu, okay, saya buat majlis tauliah tu di peringkat sekolah lah, okay, peringkat sekolah, tapi sebab saya punya peserta dia terima sijil daripada pelbagai peringkat sekolah ada, peringkat negeri, lepas tu peringkat macam-macam peringkat lah, kan. So dan peringkat negeri Selangor pun ada. Semua tu saya buat dalam satu majlis, saya tauliahkan. So saya, oleh kerana kita tak boleh berjumpa secara bersemuka, buat secara online je lah. So kita tunjukkan sijil dia orang, saya scan sijil dia orang, saya tunjuk, betul letak muka dia orang. So orang tahulah, oh inilah pemilik sijil tu. Oh okey. So kita pun meraihkan dia orang dalam satu majlis. Dia simple, saya rasa yang ini cikgu-cikgu semua pakar dan faham dan tahu cara nak buat macam mana. Macam tu lebih mudah kan. Supaya kita nak meraihkan dia orang, sekadar nak meraihkan dia orang, okeylah kan. Macam tu. So nak buat macam mana terpulang. Tapi maknanya bila dah bersemuka nanti kita bagilah sijil tu secara fizikal. Tapi secara atas talian ni kita bagi yang scan punya lah, supaya dia orang dapatlah merasa, dia orang bolehlah tunjuk dekat, dia orang nak upload dalam media sosial ke apa tu, terpulang kepada mereka. Macam tu. Okay? Boleh So tak ada apa masalah setakat ini. Ada tak soalan lagi pasal kita punya bengkel ni? Saya rasa ni dah habis. Kita mungkin nak masuk pada tugasan saja. Okay, saya rasa kalau tak ada soalan, saya boleh pergi kepada tugasan. Okay, so sekarang ni kita pergi kepada tugasan cikgu-cikgu yang terakhir. Dalam sedar tak sedar dah dekat sejam dah rupanya kan. Okay, so tugasan yang terakhir, tugasan 6 yang cikgu-cikgu kena laksanakan, saya pun dah postkan dalam Google Classroom. Sila buat satu hantaran ataupun posting di laman sosial cikgu-cikgu, tak kisahlah nak guna Facebook ke, Instagram ke, atau apa saja yang cikgu ada, dan berkongsi pertama pengalaman cikgu sepanjang menjadi peserta bengkel mudahnya PRS Online 2.0. Okay, share pengalaman cikgu. Saya ada, sepanjang saya menjadi peserta ni, saya belajar banyak benda. Antara benda-benda tu lah ni. Dalam masa yang sama saya terpaksa, saya berdepan dengan macam-macam. Okay. Yang kedua, apa yang anda telah pelajari, apa cabaran anda terpaksa hadapi sepanjang bengkel ni, ceritalah. Saya kekangan masa banyak, bahasa saya yang tak dapat nak diselaraskan dengan baik, tapi alhamdulillah berjaya juga diatur. Okey, saya punya cabaran saya, budak tak nak join. Semua tak nak join. Susah. So saya terpaksa pujuk mereka. Ceritalah berdasarkan pengalaman cikgu. Okay. Dan akhir sekali, harapan cikgu pada masa akan datang macam mana? Mungkin dapat meningkatkan lagi kemahiran dalam membuat bengkel secara online ni, ataupun harapan cikgu lebih ramai lagi dapat join. Harapan cikgu mungkin cikgu nak pastikan PRS sekolah cikgu dapat menjadi PRS yang bagus di masa akan datang dan sebagainya lah. Okay. Ini asas dia. Okay, asasnya untuk tugasan 6. Saya nak tambah sikit.
kalau cikgu-cikgu ada buat bengkel ni di peringkat sekolah dan dah buat di peringkat sekolah ke daerah ke ataupun kebangsaan sekalipun, negeri sekalipun, tambah sikit pengalaman cikgu-cikgu laksanakan bengkel ni secara online. Mungkin cikgu-cikgu boleh cerita, saya Alhamdulillah lepas saya belajar tu saya terus apply, saya buat di peringkat sekolah saya. Dan apa cabaran yang cikgu hadapi? Saya dapat saya dapat melalui pengalaman betapa susahnya handle pelajar secara online ni. Susah juga. Anak murid saya pun mengalami masalah. Namun sebab tu saya letak nombor 3, kaedah cikgu nak atasi cabaran yang datang tu. So walau bagaimanapun kita berjaya atasi dengan cara apa-apa. Macam tu lah. Sebab kita nak siapa-siapa kawan-kawan cikgu yang baca, okay, saya nak diorang tahu realiti sebenar. Bukan senang nak buat bengkel ini. Bukan senang nak melaksanakan bengkel secara online. Tetapi kita nak bagi harapan kepada kawan-kawan kita, JBK yang lain, sebenarnya ada cara. Mungkin pada mereka, mungkin diorang akan start. Macam, nak buat macam mana ni? Tapi bila diorang baca kaedah yang cikgu buat cara macam ni, alhamdulillah selesai. Dan ia akan memberi motivasi kepada kawan-kawan kita untuk buat bengkel ini. Cikgu nak buat dalam bentuk gambar boleh, nak buat dalam bentuk video boleh, nak screenshot ke apa-apa sahaja yang cikgu rasa dalam bentuk perkongsian yang cikgu rasa sesuai, terserah. Semuanya saya terima, tak ada masalah. Okay, dah post. Jangan lupa tag saya. Okay, kalau yang dekat Instagram, taglah dekat Instagram. Kalau dekat Facebook, taglah saya dekat Facebook. Okay, lepas tu screenshot, masukkan, turn in kan gambar screenshot tu dalam tugasan 6. Turn in kan. So lepas saya semak dan saya lihat cikgu punya tugasan tu bagus, saya akan release sijil tamat sijil penghargaan dan tamat belajar untuk bengkel ini kepada cikgu-cikgu secara online. Nanti akan dapat dalam bentuk email lah. So nanti cikgu akan boleh. So maknanya nanti cikgu akan dapatlah sijil. Maknanya dapat je sijil, maknanya cikgu sudah pun tamat. Macam itulah. Okay. Ya betul tu cabaran, tapi tak apa, cuba atasi. So far tugasnya pertama dah dihantar. Okey lah. So sekurang-kurangnya ada progress yang kita melaksanakan bengkel kita ni. Okey, boleh untuk tugasan 6 ni saya rasa simple je, hanya posting. Tak payah pun pening-pening kepala nak kena buat itu ini, cuma buat perkongsian saja. Dan saya yakin cikgu-cikgu semua dah biasa buat perkongsian ni kan. Kita kan JBK kan, mesti kita dah biasa buat perkongsian dalam media sosial. Okey, saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada cikgu-cikgu bengkel mudahnya PRS Online 2.0 yang berjaya menamatkan bengkel dengan jayanya. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Okey, selesai juga bengkel kita dan alhamdulillah cikgu-cikgu berjaya juga menamatkan bengkel ini dengan baiknya. Okey, walaupun pada permulaan yang masuk lebih kurang dalam 70 lebih orang, tapi yang berjaya sampai ke minggu ke-6 hanyalah sekadar dalam 15 orang sekalipun. Tapi bagi saya is okay. Sebabnya saya tak nilai seseorang itu dari segi ramainya peserta, tidak. Tapi saya tengok daripada kualiti peserta tersebut. Kalau 15 orang ni berjaya tamat habis dengan jayanya, maknanya 15 orang ni lah yang bagus. So yang lain-lain tu mungkin dia ada alasan-alasan dia yang tersendiri. So kita terima dan kita bersangka baik. Tak apa. Mungkin diorang tak habiskan dalam masa yang sama, tapi mungkin mereka akan habis lewat sedikit. It's okay, tak ada masalah. Bagi saya yang penting ilmu yang saya sampaikan tu sampai. Sama adakah cikgu-cikgu dapat habiskan dalam masa yang cepat ataupun lambat, itu bergantung kepada diri cikgu. Saya tidak pun bertanggungjawab dari segi benda tu. Itu semua adalah tanggungjawab cikgu masing-masing. Macam mana kita mengharapkan peserta-peserta kita bertanggungjawab, hadir dalam kelas dan selesaikan dengan baik, macam tu jugalah sepatutnya cikgu-cikgu kena terapkan dalam diri cikgu sendiri. Okay? Terima kasih juga sebenarnya bagi yang bermakna. Terima kasih juga Cikgu Faria atas perkongsian. Jangan lupa gunakan platform tu untuk berkongsi. Dan saya nak umumkan kat sini, ini adalah bengkel terakhir yang saya akan handle. Okay, yang mana selepas ni
mungkin saya tak buat lagi bengkel mudahnya PRS online ni. Saya insyaAllah kalau kata saya nak buat pun, saya tak buat secara macam ni. Saya akan keluarkan buku. Sama ada dalam bentuk e-book ataupun buku fizikal. Saya akan buat buku mudahnya PRS online yang akan menceritakan daripada mula sampai habis macam mana cara saya melaksanakan dan tutorial untuk menghasilkan bengkel secara online. So mana kalau pada masa akan datang orang lain nak belajar melalui buku saya ataupun daripada cikgu-cikgu lah. Cikgu-cikgu ni kira anak murid saya, alumni saya, maka selepas ini walaupun saya tak ajar, cikgu-cikgu boleh ajar kawan-kawan cikgu yang lain. Tak semestinya kena tunggu saya. Boleh ya? So, Cikgu. Ya. Ingat tak hari tu masa kelas pertama, cikgu ada bagi tahu yang ada sedikit penambahan untuk kelas yang kedua ni daripada kelas yang pertama. So apa penambahan dia? Kami kan tak ikut juga yang pertama tu sebab kemungkinan besar kami akan buat kolaborasi lah dengan bekas pelajar yang kelas pertama kan. Saya boleh katakan kan, cikgu dapat lebih banyak daripada diorang dapat. Macam diorang, saya tak ajar diorang macam mana nak buat macam mana nak buat rekod sesi bantu rakan, saya tak ajar. Saya tak tunjuk pun ujian akhir. Saya tak tunjuk pun dari segi pentauliahan ni macam mana. Saya tak tunjuk banyak benda lah. Saya tak tunjuk kat diorang. Cikgu maksudnya antara cikgu dengan mereka yang siri 1, cikgu lebih baik. Maknanya diorang boleh berguru dengan cikgu. Yang siri 1 tu boleh belajar dengan cikgu banyak benda baru. Sebab diorang tak belajar pun macam mana yang cikgu ajar. Dulu diorang hanya 4 minggu je. Diorang belajar 4 minggu tapi cikgu belajar 6 minggu. Maksudnya cikgu lebih advance. Cikgu lebih advance, cikgu belajar 6 minggu, diorang 4 minggu je, yang mana 4 minggu tu pun tak cover banyak benda. So yang cikgu belajar 6 minggu ni macam-macam saya cover. Saya macam-macam saya tunjuk. So maknanya diorang, maksudnya diorang bukan yang tak bagus, maksudnya diorang bagus juga, cuma diorang fast track. Cikgu walaupun lama 6 minggu tapi ilmu cikgu lebih banyak daripada diorang. Dan bila cikgu kongsi kat diorang mungkin kata, oh cikgu Hasanan tak ajar macam ni dulu. Sebab saya tu memang tak ajar diorang. So itulah bagusnya cikgu. Okay? Cikgu dapat belajar ilmu yang lebih baru daripada mereka. Dan sama juga nanti dalam, contohnya saya buat buku mudahnya PRS, belum tentu apa yang cikgu belajar hari ni ada dalam buku tu. Mungkin saya akan tambah lebih banyak lagi. So ada ilmu baru. So itulah cara kita belajar. Kita kena advance, tambah benda-benda baru dan mengikut peredaran zaman. Okay? Mungkin dalam buku saya tu saya akan cerita dengan lebih detail lagi macam mana nak buat itu, macam mana nak buat ini. Macam sekarang ni mungkin cikgu hanya nampak sikit je. Macam tu. Mungkin saya akan ajar formula, mungkin saya ajar, mungkin kat dalam buku lah saya akan ajar macam mana nak generate sijil dan sebagainya. So macam tu lah. Bila nak release buku tu? Nantilah dulu. Mungkin hujung tahun kot. Saya nak buat dalam masa sekarang ni pun tak boleh lagi sebab kesibukan dengan bengkel online, dengan cikgu-cikgu lagi, lepas tu dengan dengan bengkel daerah saya lagi. Okey, semua lepas tu dengan jemputan-jemputan daripada sekolah lain yang nak panggil saya training untuk PRS. Jadi banyak juga saya kena buat. So kerja nak menulis ni memang ambil masa sikit lah, faham-faham lah. Saya rasa sampai waktu saya cakap lagi dengan kawan-kawan, rasanya saya nak berhenti buat training ni, saya nak tulis buku je. Jadi macam orang pencen. Saya pencen awal daripada mengajar benda-benda macam ni, tulis buku je, senang kan. Tapi kalau buat macam tu, rugilah kan, banyak benda yang saya tak dapat dan banyak benda yang cikgu-cikgu lain tak dapat. So tak apalah, mana yang boleh lah. Booking awal nak kalau beli. dah keluar. So kalau nak beli nanti belilah. Macam tu lah, insyaAllah. Okay, bila dah keluar tu belilah ramai-ramai. Okay. Dan itulah, itu sekadar perancangan je. Sama ada berjaya atau tidak bergantung juga kepada keadaan semasa. Macam tu lah. Okay. Okay, cikgu nak tanya jika akan datang kami nak adakan tahap muda dan sulung, bahan-bahan perkongsian memang ada di YouTube. Ya, ada di YouTube, tetapi saya nak kongsi pada cikgu kalau boleh. Cuba ini sekarang ni saya lebih suka kalau cikgu-cikgu buat sendiri, research cikgu sendiri, dan cikgu cari bahan-bahan cikgu sendiri dan buat.
Jangan bergantung kepada saya je. Kadang-kadang saya punya pun dia tak banyak mana pun. Saya lebih suka cikgu memperbanyakkan bahan-bahan. Jangan hanya pada saya. So nanti kawan-kawan boleh share sesama mereka banyak benda. So saya tak kongsi dengan cikgu-cikgu bahan untuk syllabus. Ada tak saya kongsi? Saya kongsi tak? Syllabus setiap tahap tu apa topik-topiknya dan apa benda yang boleh di-cover. Oh, tak kongsi okey, tak apa. So kejap lagi saya akan kongsikan kepada cikgu. Contohnya pengenalan PRS. Dalam pengenalan PRS tu ada pecahan dia. Saya tak kongsi lagi kan. Saya tak kongsi. Saya akan bagi cikgu gunakanlah benda tu untuk mencari bahan yang tersendiri. Macam itulah. Okay. So sebab tu saya kata CD kedua ni lebih baik. Mereka dapat banyak bahan daripada yang CD pertama. So dia orang yang CD pertama kan free. So bila free, bahan kita bagi pun tak adalah banyak mana. Sesuai lah dengan status free tu. Macam yang CD kedua ni berbayar. So berbayar tu kita bagilah mana yang bagi puas hati lah kan. Itu pun saya rasa saya dah bagi banyak dah. Kalau bagi siapa yang masuk bengkel ni bayar 50-100 lagi banyak saya bagi rasanya. Kan? Macam tu lah. Okay. Okey, faham cikgu. Jadi kami bekas pelajar nak berkolaborasi dengan akan duduk dan belajar sama. Boleh, tak ada masalah. Boleh, teruskan. Bahan-bahan yang cikgu post kat classroom masih ada kan walaupun yes, masih lagi ada sebab kita punya peserta masih lagi ada lagi. Ada yang belum habis lagi. Okey, tetapi saya akan buat limit lah. Maksudnya mungkin selepas 3 bulan, selepas tamatnya bengkel ni saya akan tutup. So habis tak habis belakang cerita. Maksudnya cikgu pun dalam masa sebelum saya tutup ni janganlah bergantung kepada bahan saya saja. Dah boleh mula, dah start dah buat kelas, dah start ada bahan sendiri, dah start ada semua benda tu yang sendiri-sendiri punya. Jangan hanya bergantung kepada saya. So maknanya kalau kelas Google Classroom tu saya dah delete sekalipun, cikgu sudah bersedia dengan ilmu-ilmu tu dah ada dah. Jangan, saya tak suka anak murid saya yang terlalu bergantung dengan bahan saya. So saya rasa macam aku tak berjaya mengajar dia orang. Aku hanya berjaya untuk menyenangkan dia orang. Macam tu. Kalau nak kalau betul nak belajar, buat sendiri. Macam mana saya buat sendiri kan? Buat sendiri. Saya tak ada bergantung dengan bahan-bahan orang-orang lain. Saya ambil dia orang punya bahan sebagai contoh dan saya ulas dan saya elaborate dengan cara saya sendiri. So, dengan cara macam tu, saya belajar dan saya akan lebih mudah ingat. Daripada kita bergantung sepenuhnya kepada bahan-bahan orang lain. Lepas tu kita, contohnya ada kadang saya bukanlah kata tak salah, tapi contohnya cikgu mungkin malas kot nak buat bahan sendiri, cikgu gunakan video saya tayang dekat belajar. Tengoklah kamu, cikgu senang mengajar. Lepas tu cikgu pun duduk belakang, goyang kaki, main apa-apa, telefon sebagainya kan. So macam bagi saya tak proper lah. Kita sebagai jurulatih PRS di peringkat sekolah, kita kena ada inisiatif kita sendiri. Kita kena tunjukkan yang kita ni pakar dalam kita punya bahan, dalam topik tersebut. Barulah budak-budak akan tanya, cikgu kalau ni tak tahu macam mana. Tiba-tiba kalau diorang tengok video saya, betul, cikgu kalau macam ni macam mana ya? Cikgu, kita dah, alamak nak jawab macam mana ya? Tak tahu pula. Nanti saya tanya dengan Cikgu Hasnan. Baik, kalau baik suruh diorang datang, diorang join bengkel saya daripada cikgu yang mengajar. Faham tak? Bukan salah menggunakan bahan daripada saya, tetapi sekurang-kurangnya cikgu dapat belajar benda baru. Maksudnya cikgu pun dapat improve diri cikgu dengan bahan-bahan yang cikgu buat sendiri. Okay? Cikgu Hasnan. Baik. Ada lagi? Cikgu Hasnan. Okay, saya rasa semua ya. Minta halal. Saya pun sebenarnya silakan. Tiru-tiru yang YouTube yang cikgu. Ya, Cikgu Rahana. Apa dia? Silakan. Saya minta yang Cikgu Hasnan tiru-tiru yang YouTube cikgu tu. Kemudian saya pun buat. Saya minta halal cikgu. Saya banyak belajar dengan cikgu. Ya. Tak apa, kau cakap kata tadi kalau guna bahan saya tak cakap benda tu salah. Tapi dalam masa sama kita gunakan bahan saya tu, kita buat kita punya sendiri juga. So
ilmu tu berterusan. Cuma saya sebenarnya nak bagi peluang pada cikgu. Budak-budak rasa wow dengan cikgu, bukan wow dengan saya. Rasa wow dengan cikgu. Wah, cikgu ni banyaklah ilmu, dahsyat lah cikgu. Cikgu boleh ulas benda tu dengan baik. Tapi padahal ilmu tu datang daripada saya. Sama juga kan? Cuma budak-budak dia akan bila dia tengok cikgu mereka sendiri yang bercakap, maka pandangan mereka kepada cikgu, diorang akan kagum dengan siapa? Saya ke cikgu? Dengan saya lah, sebab saya yang mengajar, betul. So that's why saya nak ajar, nak bagi peluang kepada cikgu dapat mengajar sendiri dan mereka akan rasa kehebatan cikgu itu sendiri. Sekurang-kurangnya kita bolehlah cakap dengan kawan-kawan cikgu-cikgu akademik yang lain. Kalau dulu cikgu-cikgu akademik suka cakap kan, yelah kaunselor ni tak ada kerja je, layan pelajar saja kan. Taklah, saya buat kelas. Kelas saya macam cikgu juga. Kita ada ini, ada ERPH contohlah, bukan ERPH. Kita punya silibus, kita ada bahan, kita punya bahan set induksi pun ada, semua ada cikgu. Sama je macam cikgu akademik. Siapa kata kami ni buat kerja goyang kaki? Gitu. Kan, kita cakap dengan diorang. So, inilah salah satu cara kita improve diri kita berbeza dengan cikgu-cikgu yang lain. Okay, so saya rasa itu saja daripada saya untuk bengkel kita pada hari ini. InsyaAllah saya doakan cikgu-cikgu dapatlah input yang baik sepanjang 6 minggu bersama dengan saya dalam bengkel mudahnya PRS online ini. Okay?